Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya 'inda hati ilayh. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Pertama sekali, marilah kita sama-sama senantiasa mengkali diri masing-masing di atas mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, bermula daripada apa yang telah dikurniakan kepada diri kita, apa yang ada pada tubuh badan kita, agar dapat kita tilik dan kita perhatikan segala nikmat-nikmat tersebut dan kita iringkan dengan mensyukuri segala-galanya. Jangan kita terlepas pandang untuk mensyukuri nikmat yang ada pada diri sendiri, kerana kita nak melihat kepada anugerah dan juga kurniaan lain yang lebih besar. Sedangkan apa yang ada pada diri kita itu lebih utama untuk kita syukuri. Kerana kalau kita tak dapat menghargai apa yang ada pada diri kita, bagaimana kita nak menikmati ataupun nak merasai anugerah Allah yang lain, yang lebih luas dan lebih banyak. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana alhamdulillah masih mengekali kita di atas jalanan orang yang mencari ilmu dan meletakkan kita di pagi yang merupakan penghulu segala hari, hari yang penuh dengan keberkatan, iaitulah hari Jumaat. Allah letakkan kita di dalam majlis-majlis ilmu. Allah Ta'ala permudahkan kita untuk hadir. Allah Ta'ala permudahkan kita untuk dapat bersama-sama meneruskan tanggungjawab sebagai seorang mukallaf dengan menuntut ilmu untuk melepaskan kejahilan-kejahilan yang masih ada dalam diri kita. Dalam masa yang sama kita dapat beramal dan juga dapat memperbaiki amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita, hadirkan rasa manis dan kurniakan kepada kita istiqamah di atas landasan ini, di atas jalanan ini, supaya kita tidak tergelincir ataupun tidak terbuai dengan arus perjalanan dunia yang semakin hari kita lihat semakin membimbangkan, dengan pelbagai perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala berlaku. Alhamdulillah, kita di antara insan-insan yang bertuah kerana dapat meletakkan diri kita di sini ataupun di mana-mana majlis ilmu yang ada di sekitar kawasan kita ini. Dalam masa yang sama, marilah kita memperbanyakkan selawat, terutamanya hari Jumaat ini. Kita perbanyakkan lagi selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana kita
cuba buat 4 benda. Kalau setiap kali hari Jumaat kita cuba buat 4 benda. Di antaranya memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersedekah. Sedekah waktu subuh. Tak sempat waktu subuh, bila-bila masa yang sempat, ada ruang-ruang untuk kita meletakkan sedikit harta kita sebagai infak bekalan akhirat kita, maka perbuatkanlah. Jangan bertangguh. Allah Ta'ala tak tengok nilai sikit dan banyak, tapi Allah Ta'ala nilai pada sejauh mana keikhlasan, kejernihan hati kita apabila kita melaksanakan sesuatu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam masa yang sama, hari sempena hari Jumaat, lengkapkan ataupun khatamkan baca surah Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi 110 ayat saja. Bacalah. Subuh ambil sikit, lagi zuhur ambil sikit, sampai isyak lagi habislah. Kalau kita tak miliki masa yang banyak, kalau kita ada ruang masa yang banyak dan memang kita peruntukkan waktu untuk baca Quran, maka mungkin kita boleh selesaikan untuk baca surah Al-Kahfi. Dan yang keempatnya, perbanyakkan berdoa. Sebenarnya hari Jumaat ni, kerana dalam hari Jumaat ni ada satu masa yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitulah masa yang mustajab untuk kita berdoa, di mana bila kita berdoa Allah Ta'ala akan makbulkan. Baik, alhamdulillah. Jadi kita sambung pengajian kita ataupun kuliah kita menggunakan kitab ataupun buku Indahnya Hidup Bersyariat. Kita masuk tajuk yang ke-8 pada muka surat 56. Tengok pada jenis cetakan buku itulah. Bagi yang ada boleh rujuk. Kalau yang cetakan dia tak sama, kena tengok kawan sebelah lah muka surat berapa. Tapi kita sedang ataupun akan memasuki tajuk berkaitan dengan ujub. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Yang ke-8 ujub. Yang ke-8 ujub. Sifat ujub pula berkait rapat dengan takbur dan riak. Sifat ujub dia berkait dengan takbur dan riak. Semuanya berpunca daripada hatilah. Dia berkait rapat dengan takbur dan riak. Itu kita dah bincang ataupun kita dah mengaji. Riak tu apa dia, takbur tu apa dia. Jadi ujub ni salah satu lagi. Dia berangkai 3 ni. Riak, ujub, takbur ni. Dia berkait. Sebab apa? Sebab ujub ni dia berasa hairan dengan keistimewaan dan kelebihan diri sendiri. Yang ni duduk seorang-seorang pun boleh jadi. Dia tak melibatkan pihak lain. Nak takbur, nak sombong ni melibatkan pihak lain. Kan? Nak sombong apa seorang-seorang. Kan? Tak boleh. Jadi kena ada orang lain. Tengok orang lain lebih, baru dia boleh menyombongkan diri dah. Nak membesarkan diri dah. Sebab apa? Ada orang lain duk tengok. Dia nak bagi lebih pada orang lain. Tapi ujub ni, dia berasa hairan dengan keistimewaan dan kelebihan diri sendiri. Dalam bab buat ibadah, dia berasa kena, kan? Seorang-seorang dia ada berasa dia baik dah. Dalam bab ilmu dia rasa dia pandai. Pandai juga aku ni. Tu. Seorang-seorang. Kan? Sebab ujub. Dia ajaib dengan diri dia. Dia rasa dia, aku ni lain pada orang lain ni dari segi ibadah ke, dari segi ilmu ke. Tu. Sebab apa? Sebab dia berasa panggil hairan diri. Rasa istimewa diri dia. Dengan dia merasa dia tak rasa takut kalau benda tu satu hari nanti akan hilang.
sama ada dari segi ilmu ataupun rupa paras dan sebagainya. Nah, kalau dari segi rupa paras, dia berasa dia elok daripada orang lain. Lawa juga aku ni deh. Tengok berumur macam ni aku ni duk nampak lawa lagi. Seorang-seorang kan. Tu yang kadang-kadang kita tengok Allahu Akbar. Nah, dia pun bukan salah make up tu, tidak. Tapi kita bagi patut padan dengan dengan umur kita lah. Orang muda pun, anak-anak dara ke apa pun, orang muda pun tak boleh make up berlebih-lebihan. Orang perempuan ni dia Islam jaga sungguh. Kan, apatah lagi yang dah berusia. Kan, dia pun nak mulut merah juga, nak pakai blusher juga, pipi merah, mata biru. Kan? Allahu Akbar. Kadang-kadang kita tengok tak kena, jadi pelik. Tapi dah rasa lawa sendiri rasa orang pakat tengok kat dia. Orang tengok tu, orang tengok pelik, orang perhati tu. Kan? Tapi itulah, bila dah kena ujub, berasa lawa seorang-seorang, rasa dia lawa, dan dia rasa kecantikan dia, kelawaan dia tu takkan hilang. Sebab tu orang sanggup buat apa saja untuk kekal cantik, walaupun langgar peraturan hukum hakam yang ditetapkan oleh agama. Itu yang kita takut tu. Sebab apa? Sebab dia takut hilang lawa dia, hilanglah pandangan orang dekat dia. Orang tak tengok dia lah. Kalau orang selama ni sokong dia sebab dia lawa, jadi orang tak sokong. Tu yang dia takut tu. Kan? Sanggup buat macam-macam. Dia cucuk tang sini, dia cucuk tang sini. Kan? Nak bagi kekalkan kecantikan. Sebab apa? Sebab dia duk berasa lawa. Sedangkan benda tu adalah semata-mata kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh ambil balik bila Allah nak ambil. Sebab tu kita jangan duk hairan diri, kata kita lawa daripada orang lain. Kita lawa daripada orang lain dari segi rupa paras kita. Tu kalau dari segi rupa paras, jangan rasa benda tu kekal. Dulu kulit kita cekang, main berumur sikit, kau duk redak lah. Itu lumrah. Kan? Bila kita tak boleh menerima perubahan-perubahan itu, itulah yang menyebabkan kita buat pula perkara yang melanggar syarak yang lain. Kita sanggup beli produk-produk kecantikan yang kita tak tahu status dia najis ataupun tidak, bagaimana bahan-bahan dia. Kan? Sanggup pi cucuk macam-macam lah, kolagen ke apa, vitamin ke apa ke, nak bagi sentiasa cekang, tarik muka, tanam hidung, buat bibir, macam-macam buat. Tak tahulah kita pun. Kita tengok, kadang-kadang kita tengok muka pun dah pelik dah. Kan? Buat sangat. Kadang-kadang sebahagian orang yang terlalu taksub dengan pembedahan ni, sampai sanggup berbelanja yang besar untuk buat pembedahan. Dan akhirnya kita tengok bukan kodok lawa, dia kodok uduh. Sat dia belah sana, buat telinga, sat buat pipi, sat buat hidung, sat buat kening. Lah kali rosak muka. Kan? Sebab apa? Sebab tak boleh terima hakikat yang kata kita ni cantik ataupun elok rupa parah kita, Allah yang bagi. Sampai masa dia, habislah. Kita kena terima yang tu. Pilih dia duk hairan diri selama ni dia cantik, maka menyebabkan dia sanggup buat apa saja yang boleh melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh langgar hukum. Orang akhir zaman ni dia tak heran dah dengan hukum hakam ni. Kalau orang tegur pun dia buat main-main saja. Dia buat main saja. Ataupun dengan kelebihan-kelebihan yang lain yang ada pada diri dia, dengan sebab kepandaian dia, bijak. Allah Ta'ala kurnia akal yang bijak kepada dia. Jadi dia berasa, oh aku ni pandai juga.
Pandangan-pandangan aku ni, idea-idea aku ni semua bernas, semua boleh diguna pakai. Jadi menyebabkan dia berasa hairan diri. Dia rasa dia pandai daripada orang lain. Tu dia akan timbul yang lain tu, dia kata berkait dapat dengan riak, takbur tu. Dia mula nak sombong dengan orang lah. Mula tak boleh menerima pandangan orang lain dengan sebab dia merasakan dia lah yang paling pandai. Dia lah yang paling bijak dalam satu-satu perkara. Jadi kagum dengan diri sendiri, rasa hebat, bangga dengan diri sendiri, terpesona dengan kehebatan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia. Dia tak takut kata benda tu hilang, dia lupa kata benda tu akan hilang. Bijak pandai dia tu akan hilang, kekayaan dia tu akan hilang, kekayaan dia akan lenyap, kekayaan dia mungkin akan ditarik balik dengan pelbagai jalan yang boleh berlaku. Ini sebab itu kita kena ingat, jangan suka sangat. Jangan suka sangat. Sebab benda ni adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita ada tu pinjaman saja. Kita takut kita duk terbuai dengan sukacita nikmat yang Allah Taala bagi kat kita tu, maka kita tak sedar dah timbul satu penyakit hati, iaitulah ujub, terpesona dengan kehebatan diri sendiri, dengan kebolehan diri sendiri, dengan kepandaian diri sendiri, dengan kecantikan diri sendiri. Orang lelaki pun lagu tu jugalah, kan, bila orang puji, hang ni kau duk berumur nampak, kau duk handsome ni, itu tak apa dah kan. Pakai seluar, pakai jean, masuk baju ke dalam, semua kan, butang sampai kat atas. Tak apa dah lagu tu. Musim kau bukan junjung, kena dah. Tak kira siapa ni, bukan kira perempuan saja, lelaki pun lagu tu juga. Kan. Tapi tak salah kita nak jadi jenis kemah daripada zaman muda jadi jenis kemah. Tak apa, cuma kita peringat, jaga hati supaya jangan ujub. Nak jadi ujub ni kadang-kadang orang punca juga, orang duk puji tu dia jadi koi nak jadi lagi. Kalau seorang-seorang tu kan tak berapa sangat. Baik. Jadi ni di antara penyakit hati yang bahaya juga. Sebab dia berkait dengan riak dan juga takabur. Satgi bila berkait ni makna kata dia nak meleret, nak membawa kepada riak, nak membawa kepada takabur. Itu adalah satu kebimbangan bagi kita. Dia penyakit yang bahaya pada hati. Walaupun dia hanya melibatkan diri sendiri, duk berasa sendiri, tapi bahaya. Bahaya juga. Sebab dia bukan dia bagi tanda nak mai. Bila-bila masa dia boleh jadi duk mai. Kan? Sambil-sambil lalu nak keluar beli ayak pun boleh duk tengok keliling ke cermin tengok, elok juga tak ke duk mana. Jadi ni nak jadi tu. Kan? Tu. Baik. Dari segi kebendaan lagu tu boleh jadi juga. Kan? Berhenti tepi traffic light. Kan? Orang lain kata kecil sikit, kita kata tinggi sikit. Kan? Dia boleh mai perasaan lagu tu. Kan? Dia boleh mai perasaan lagu tu. Bukan salah kereta besar kecil tu. Salah kita tak kawal hati. Bila tak kawal hati tu yang jadi dia nak jadi lagu tu. Baik. Tu. Kita bab hati ni dia susah. Kita kena jaga. Macam mana nak jaga? Kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu kita pun tak tahu kata ujub rupanya yang tu. Riak dah rupanya yang tu. Kalau lagu ni dah takabur dah ni. Kita dah ingat tu perasaan biasa aja. Naluri manusia biasa saja. Rupanya kita dah memiliki sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang dicela, penyakit hati. Penyakit hati yang menyebabkan
hati kita rosak, amalan kita boleh terbatal, hilang pahala kita. Kita dah buat kebaikan pun, kita dah ingat dalam buat ibadah pun lagu tu juga. Kan? Dalam buat ibadah, kita rasa kita boleh duduk satu masa, kita boleh hadir ke tempat-tempat ilmu. Rajin juga aku mengaji ni. Sembayang, sembayang aku ni elok dah ni. Kan? Kemah juga aku ni boleh tahajud setiap pagi ni. Sorang-sorang dia jadi demai dalam hati. Tapi riak dia tak main sendiri-sendiri. Sorang-sorang dia tak jadi. Ada orang kedua, yang ketiga baru boleh riak. Macam mana dia nak tunjuk ke orang kan? Jadi kena ada orang lain tengok. Baru boleh timbul riak tu. Adapun ujub ni dia sorang-sorang. Mayang lama, boleh semayang lama, boleh duduk baca Quran lama pun kadang-kadang baca Quran sedap. Kan? Suara sedap, baca Quran sedap. Dia jadi juga. Tu. Baik. Allahu Akbar. Jadi kita kena ingat elok-elok. Sebab kalau kita tak jaga hati kita dengan menuntut ilmu, bagi kita kenal mana sifat-sifat yang boleh merosakkan hati kita, maka kita bimbang kita telah dijangkiti oleh penyakit-penyakit hati yang menyebabkan kepada amal ibadah kita yang lain itu sia-sia, terhapus, jadi debu saja, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ujub ini kita kata hanya terjadi bila kita seorang-seorang diri, kita duduk seorang sendirian, kita duduk berasa dengan diri kita sendiri. Tapi kena ingat dia berkait juga dengan riak dan juga takabur. Lembak ibadah pun dia boleh jadi. Lembak ibadah boleh jadi. Dalam buat ibadah dah pun boleh jadi. Sebab itulah kita kata ada seseorang tu dia melihat seseorang yang lain sembahyangnya lama, ibadahnya lama, jadi dia pun rasa kagum kepada individu tersebut. Sebab apa? Tengok sembahyang lama ni, payah nak tengok orang sembahyang lama lagu ni. Kan? Dia duk perhati pada kawan dia tu, tengok sembahyang lama, ibadahnya lama. Jadi dia kagum. Bila selesai, orang yang buat ibadah tu pesan dah kat kawan tu, jangan duk kagum sangat. Jangan duk rasa takjub sangat dengan ibadah yang aku buat ni. Kerana iblis, syaitan itu lebih banyak rakaatnya dia sembahyang. Muka bumi Allah ni tak mana lagi yang dia tak sujud. Tapi akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kita kena ingat benda-benda ni. Sebab itulah ada beberapa perkara yang boleh membinasakan diri kita, sebagaimana yang diperingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya 3 benda Nabi sebut dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. 3 benda yang boleh membinasakan diri kita. Yang pertama, sifat kedekut ataupun bakhil yang kita ikut. Bakhil yang ada dekat diri kita tu kita ikut, kita turut, kita layan sifat kedekut kita tu, menyebabkan kita akan binasa. Yang kedua, nafsu kita. Tahu dah nafsu ni la ammaratun bisu. Sangat-sangat mengajak kepada melakukan kejahatan. Kita ikut, habislah. Ikut nafsu, lesu orang kata. Ikut rasa, binasa. Kalau kita hidup turut dia, sopa budak kecil dah nafsu ni. Kan? Anak kita kalau selagi tak dapat, berjerit. Tak pergi mana dah, mengamuk semua dalam kedai pun semua, akhirnya kita kena ikut. Kan? Kalau ikut semua, rosak anak kita. Nafsu pun macam tu juga. Nafsu kalau kita ikut semua, hak dia nak, memanglah sentiasa mengajak kepada kejahatan. Dan yang ketiga apa dia? Nabi pesan, satu lagi kalau kita ikut juga, kalau kita turut juga, iaitulah rasa suka
Kita rasa kita baik pada diri sendiri. Kita rasa diri kita ni baik. Kita rasa diri kita ni baik, kita rasa kita ni elok. Kita suka dengan apa yang ada pada diri kita. Itu juga menyebabkan kita binasa. Baik, begitu juga Ibnu Mas'ud ada mengatakan ada dua benda yang menyebabkan kita binasa. Ini Ibnu Mas'ud kata. Pertama, putus asa dari rahmat Allah. Sebab tu dalam Al-Quran kata jangan putus asa daripada rahmat Allah. Bila kita rasa tak ada dah jalan ataupun laluan untuk kita keluar daripada satu permasalahan yang menyebabkan sebahagiannya menyebabkan tindakan yang bunuh diri dan sebagainya kan. Biasanya yang tu putus asa daripada rahmat Allah, dah tak nampak rasa, tak nampak jalan lah. Akhir-akhir ni Jabatan Pulau Pinang tu jadi popular lah tu. Seminggu dua ni tiap-tiap minggu boleh kata ada orang yang pi Jambatan Pulau Pinang tu bukannya tempat jalan-jalan lah. Kalau bila sebut guna dalam berita dia guna istilah terjatuh tu, kita nak tergelak jugalah. Sebab jambatan tu tempat orang naik kereta saja, bukan tempat jalan-jalan. Bukan terjatuh lah. Memang dia pergi cari lagu tu. Na'udzubillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Ada jalan yang Allah Ta'ala akan lorongkan kepada kita, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Lagu mana besar pun masalah yang kita hadapi, kita kembali kepada Allah. Ada laluan dia. Dan yang kedua, suka akan diri sendiri. Ujub tu lah. Rasa suka dengan diri sendiri. Sebab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Bila seseorang tu dia rasa dia baik, dia mula rasa dia baik, maka pada ketika itulah dia telah menjadi jahat. Bila dia sangka kata dia telah buat kebaikan. Sebab bila orang tanya dekat dia, bilakah seseorang itu melakukan kejahatan, Sayyidatina Aisyah kata apa? Bila dia menyangka dia telah melakukan kebaikan. Bila dia rasa dia baik, di saat dan ketika mana dia rasa dia dah baik, maka ketika itu dia telah melakukan kejahatan. Dia telah melakukan kejahatan. Sebab berasa baik. Berasa baik daripada orang lain tu. Berasa dia baik, rasa kena dah, rasa banyak dah ibadah. Masa itulah dia telah melakukan kejahatan. Na'udzubillah. Baik. Oleh kerana itu kita kena atasi sifat ujub ini dengan kita memikirkan bahawa tak ada satu benda pun dalam dunia ni yang akan kekal. Sebabnya segala kurniaan Allah kepada kita ni dari segi rupa paras, kekayaan, kelebihan akal fikiran dan sebagainya adalah pinjaman. Bila pinjam, kalau satu masa nanti tuan dia nak ambil balik, kita bukan boleh marah. Benda pinjam. Benda pinjam, kita tak boleh marah. Kita tak boleh nak berasa kecewa. Walaupun kita sayang lagu mana pun. Itu pinjaman Allah. Kalau dari segi rupa parah kita rasa yang duk ada ni, yang cekang elok dah ni, cantik pun semua ni, mulus ni, satu masa dia akan reduk juga. Kalau tak sakit, kadang-kadang muda lagi, patutnya kulit elok lah. Tapi Allah Ta'ala timpakan dengan penyakit kulit, penyakit kulit yang berbahaya, sampai orang tak boleh nak duduk dekat, kan? Kulit jadi kering, jadi bersisik, tu orang tak mau duduk dekat. Habis tu kita duk rasa elok buat apa. Padahal kita kata apa? Di sebalik rupa kita ni, dalam tu bukannya ada benda apa? Ada tengkorak. Ada orang ambil simpan tengkorak. Kan? Ni rupa kita ni, muka kita ni, dalam ni ada tengkorak saja. Tengkorak yang mengerikan, menakutkan. Tak ada siapa nak ambil simpan di rumah. Kita duk tengok hak zahir lah.
Bila kita tengok cermin, kita nampak muka kita. Kalau kita tengok cermin nampak tengkorak, adakah kita nak tengok? Tak tengok dah, kan? Sebab kita nampak rupa kita, nampak kulit cantik, lawa, bulu kening lentik, kan? Bulu kening lentik. Bulu mata lentik, kening lebat. Hidung tinggi, mancung elok. Sebab kita nampak yang zahir. Di cermin tu kita nampak yang zahir. Tu yang kita lupa, ada tengkorak kat dalam tu. Baik. Jadi bila kita nak atasi sifat ujub ni, kita kena fikir yang kata semua ni adalah sementara. Akal fikiran kita, kita rasa kita cerdik sangat, kita pandai sangat. Allah Ta'ala tarik dengan hilangkan ingatan kita, dengan sebab kemalangan ke, kena stroke ke, hilang ingatan. Ada orang kena stroke, hilang ingatan. Kena usaha balik. Baru ni dia bertemu ramah seorang penulis buku. Dia kena stroke, hilang ingatan dia, tapi dia usaha balik, pulihkan, baca 3,000 buku. Akhirnya dia boleh menulis. Ingatan Allah Ta'ala hilangkan, tapi kalau usaha balik, boleh balik. Ada orang yang hilang ingatan terus. Hebat. Zaman kegemilangan ni hebat. Idea dan pandangannya. Tapi bila dia rasa itu milik dia, rasa cerdik pandai dengan sebab dia mengaji, dia pula mengaji sampai masuk universiti, ada 3, 4, 5 PhD dan sebagainya, dia rasa itu kepandaian dia, maka satu masa Allah Ta'ala tarik balik, tak boleh nak buat apa dah. Jangan sampai kita tertipu dengan apa yang kita miliki. Kita kena fikir lagu tu, kena fikir yang ni sementara. Kebendaan, kekayaan, kemewahan yang Allah Ta'ala bagi juga macam tu. Kita buat rumah besar-besar dan sebagainya. Puasa rumah kita lah, rumahku paling lawa sekali di sini ni, kan? Mai ribut ke apa, angkut pi. Ataupun tanah boleh jadi tanah hak kita duk, kita rasa elok dah, kita piling elok dah, kan? Boleh runtuh, boleh tenggelam. Allah Ta'ala nak ambil banyak jalan. Sebab apa? Dia yang bagi, kan? Dia nak ambil cara mana, ikut dia lah. Kita kena fikir lagu tu. Kata kalau Allah nak ambil balik, banyak jalan dia. Sebab tu bila kita rasa ini pinjaman saja, maka kita dapat pujuk hati kita. Jangan nak seronok sangat. Allah nak ambil balik bila-bila masa. Macam-macam cara yang dia boleh tentukan supaya apa yang dia bagi pinjam ni dia ambil balik. Tu. Sebab itulah kena fikir lagu tu. Dia nak atasi ujub ni, kena fikir lagu tu. Kena fikir bahawa tak ada benda pun yang dalam dunia ni akan kekal. Bahkan dalam ibadah kita pun, kita boleh buat ibadah, kita boleh hadir majlis ilmu, kita boleh solat, kita boleh bangun awal pagi untuk tahajud dan sebagainya, kita boleh baca Quran juga dengan sebab kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi kepada kita kekuatan untuk bangun. Allah Taala bagi kekuatan kepada kita untuk bangun, maka kita kena bersyukur. Jangan pula kita rasa kena dengan apa yang kita dah buat. Kerana benda ni boleh merosakkan hati kita dengan sebab kita rasa terpesona dengan kebaikan yang kita buat. Kita rasa terpesona dengan kebaikan yang kita buat, dengan ibadah yang kita laksanakan, kita lupa. Kita buat ibadah banyak mana pun, semata-mata kita ni adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita patuh kepada Tuhan kita. Sebagai seorang hamba, kita mesti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Itu je kita buat tu kerana Tuhan kita suruh. Dan Allah Ta'ala cipta kita pun untuk melaksanakan ibadah kepada dia. Tu. Dan kita kena faham konsep ibadah ni dengan makna yang luas lah. Jangan menampak ibadah ni semata-mata sembahyang sahaja, puasa saja. Kita buat apa pun hari ni di atas dunia ni, niat bagi betul, tidak melanggar perintah syarak,
dia akan menghasilkan ibadah. Walaupun kita kerja, kan, kita duk menyangkui, kan, kita suka tanam bunga, kita niat bagi elok nak melihat kecantikan, keindahan ciptaan Tuhan, dapat pahala, kan. Kita memikirkan bagaimana pokok biji benih yang kecil ni boleh menghasilkan pokok yang besar. Kita memikirkan kepada kekuasaan Tuhan, kuasa mana yang boleh cipta macam ni. Tu. Maka akan menghasilkan ibadah. Kita memikirkan kepada apa yang Allah Taala ciptakan. Tu. Dalam bab ibadah. Kita kata kita jangan sempitkan dalam maksud ibadah itulah. Sebab itulah bila kita fikir apa yang ada di atas dunia ni tidak kekal, maka kita boleh buang ujub, merasa terpesona dengan kebaikan diri sendiri, rasa terpesona dengan apa yang ada pada diri, rasa kagum dengan kebendaan yang Allah Taala kurniakan dan sebagainya. Baik, sebab itulah dia kata setiap sifat boleh timpa keuzuran atau penyakit pada suatu hari nanti. Bila kita dah fikir kata benda ni tak kekal, jadi kalau kecantikan, benda diri sendiri rasa cantik, kuat, badan sadu dan sebagainya, bila kena penyakit, nak halau lalat duduk atas hidung pun tak boleh lah. Itulah. Bila rasa cantik, Allah Ta'ala tarik balik dengan bagi penyakit. Kena penyakit kulit, rosak habis kulit. Maka pada masa tu nak tunjuk muka ke orang pun kita malu. Kena fikir lagu tu lah. Andai kata satu masa nanti rasa takjub dengan kekuatan diri, dengan kekuatan tubuh badan, Allah Ta'ala tarik balik kekuatan, hilang, tak ada kekuatan. Nak telan ayat liok pun tak boleh, nak halau lalat atas hidung pun tak boleh. Tu masa tu barulah nak fikir yang kata kita ni tak ada apa pun. Sebagaimana kita datang ke dunia dulu ni tak ada apa, Allah Ta'ala bagi kosong. Allah Ta'ala cipta pendengaran, Allah Ta'ala cipta penglihatan, Allah Ta'ala bagi akal fikiran. Jadi kita hadir ke dunia, kita terima segala anugerah Allah, segala kurniaan Allah. Jangan menyebabkan kita lupa diri dengan kita merasakan apa yang kita ada ini adalah milik kita. Sebab aku pandai jaga diri, sebab tu cantik. Sebab aku pandai bekerja, sebab itulah aku senang. Jangan rasa macam tu. Sungguh pun kita tinggi darjat di dunia ni, Allah Ta'ala boleh jatuhkan kita. Berapa banyak orang-orang yang hebat satu ketika dulu, bila turun daripada pangkat dan darjat dah, duduk ke kampung, tak ada siapa peduli sangat dah. Lah kali duduk jual kat tepi jalan sahaja. Sebab apa? Bila Allah Ta'ala nak turunkan pangkat darjat ni, kekuasaan ni milik Allah. Allah nak muliakan siapa yang dia kehendaki, Allah Ta'ala boleh hina siapa yang dia kehendaki. Sebab tu kita kena ingat, apabila kita memiliki satu-satu kelebihan, jangan sampai kita berasa kena dengan apa yang kita miliki. Cuba fikir. Fikir yang kata benda ni tidak akan kekal, kerana dia akan menyebabkan kita lupa pemilik sebenar apa yang kita miliki, apa yang kita ada tu. Sebab ada di antara kita yang Allah Ta'ala bagi dekat dia, sampai dia lupa kata hak tu Allah yang bagi. Bila lupa Allah yang bagi, dia rasa dia buat satu perkara yang melanggar perintah syarak pun, dia dapat kebaikan. Itu orang panggil istidraj. Ini bahaya. Istidraj ni cukup bahaya juga. Sebab apa? Sebab dia rasa dia buat apa pun okey je. Macam 2-3 minggu lepas, isu besar jugalah. Bila orang tegur tak menutup aurat, dia kata tak tutup aurat pun 3 kali dah dia pergi umrah.
3 kali dah Allah Ta'ala panggil, Allah Ta'ala jemput dia pergi umrah. Kan? Bahaya ni lagu ni. Duk berasa tak ada apa. Kita takut istidraj. Buat benda yang lagi mengaibkan, memalukan, manusia semua kecam, tapi boleh mendatangkan kekayaan kepada dia. Dia rasa kena. Bila teguran-teguran orang, dia anggap sebagai kita ni ambil kerja Tuhan. Hang siapa nak tentukan aku ni baik ke tak? Kan? Aku pun sembahyang juga. Tu. Itu orang panggil istidraj. Cukup-cukup membimbangkan. Bahaya istidraj ni. Berapa ramai di kalangan kita akhir-akhir ni sanggup buat apa sahaja. Buat benda-benda yang memalukan pun sanggup. Dengan sebab senang. Dia berasa boleh pergi umrah 3-4 kali, balik tak tutup aurat pun, Allah Ta'ala jemput dia 3 kali dah. Seolah-olah aku tu lah. Kan? Aku pergi umrah 3 kali dah. Apa dia kata aku tak tutup aurat, Allah Ta'ala jemput aku. Pergi tu kita kena tengok lah. Dapat umrah yang diterima ke ataupun sekadar jadi pi jalan-jalan saja, pi melancong saja, balik. 3 kali pi dah tak boleh nak tutup aurat lagi. Kan? Tapi dia tak nampak. Itu panggil istidraj. Allah Ta'ala bagi dan sampai masa dia Allah Ta'ala tarik balik. Macam mana kita nak tangkap ayam tu. Istidraj ni macam itulah. Bagi gandum dekat ayam, nak tangkap ayam tu tak tahu kata kita nak tangkap dah, kita nak sembelih dah. Dia makan balik, kita pun tangkap. Kalau dulu-dulu ni dia buat apa? Buat jay buat tali tok. Bagi beras, bagi gandum, tengok kaki ayam masuk dalam tali jay tu, sentak. Dan akhirnya sembelih. Begitu juga kita dalam kehidupan ni. Jangan ingat Allah Ta'ala bagi kat kita tu, Allah Ta'ala sukalah. Nikmat Allah lah. Jangan. Kadang-kadang nikmat itu nampak zahir dia macam nikmat, tetapi hakikatnya adalah bala. Hakikatnya adalah bala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita panggil istidraj. Bahaya. Sebab dalam Quran pun dalam surah Al-An'am Allah Ta'ala kata maksudnya macam mana? Kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala kemewahan dan kesenangan, sehingga apabila mereka bergembira dan bersukaria dengan nikmat yang diberikan kepada mereka, kami timpakan mereka secara mengejut dengan bala bencana yang membinasakan. Maka mereka pun berputus asa dari mendapat sebarang pertolongan. Ni boleh rujuk surah Al-An'am. Lagu tu. Allah Ta'ala bagi, lupa. Dia duk ingat nikmat. Apa-apanya itu adalah bala. Allah Ta'ala nak rentak nyawa dia tiba-tiba satu masa nanti, menyebabkan dia tak dapat sebarang pertolongan, tak sempat nak bertaubat dan sebagainya. Akhir zaman ni banyak yang lagu tu. Kita boleh tengok lah. Cakap pun pelik-pelik. Buat jual-jual barang pun sanggup buat perkara yang memalukan. Bila orang tegur, bukan nak terima dah. Patah balik kat kita. Kata hampa sajalah baik, kami ni jahat. Lagu tu pula. Hampa siapa nak menentukan kami syurga ke neraka? Dia pusing kot tu pula. Kami lagu ni pun umrah pi 3-4 kali. Pusing lagu tu. Orang duk abang atas istidraj. Mempermuakan, bagi lemak. Lagi bila kita dah ralik dengan kemewahan dan kesenangan yang Allah Ta'ala bagi, Allah tarik balik tiba-tiba. Masa tu nak buat apa dah? Masa tu tak boleh buat apa dah. Itu kita bimbang berlaku. Sebab itulah kita kena sentiasa hisap diri kita, hitung, tilik, teliti kekurangan yang ada dalam diri kita, muhasabah. Ada apa saja yang Allah Ta'ala bagi, kita muhasabah. Sama ada kita lebih daripada orang ataupun kurang, kita kena sentiasa muhasabah.
Kita takut juga lagi kita kurang daripada orang. Kita tengok akulah hak paling tawaduk kali, paling zuhud kali daripada orang lain kan. Sebab ujub ni dia main dengan sebab diri sendiri saja. Tak ada orang paling zuhud. Dia yang putih ni asal akulah. Rajin muhasabah diri. Teliti kekurangan yang ada pada diri kita supaya kita memikirkan kepada apa yang Allah Taala bagi itu adalah milik Allah dan kita berkehendak kepada rahmat Allah, pertolongan Allah untuk kita menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita nak jadi lebih baik pada sisi manusia, tidak. Kita nak jadi lebih baik pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak. Sebab nilaian kita yang akan menghisap dan menghitung kita, yang akan beri ganjaran kepada kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Bukannya manusia. Manusia ni setakat dunia saja kita seronok dengan sokongan ramai dan sebagainya. Baik, jaga diri kita. Sebagai hamba, maka kita kena melahirkan jiwa yang bersih, yang bebas daripada sifat-sifat yang tercela ni. Banyak dah beberapa sifat yang tercela yang telah kita teliti, kita kaji dan kita cuba untuk perbaiki supaya dalam diri kita tu dapat kita elak, dapat kita buang. Mudah-mudahan kita dapat menjadi seorang hamba yang bersih jiwa, bersih hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takut apabila kita buat kebaikan, buat amal ibadah, buat benda-benda baik, buat benda-benda ketaatan, tapi hakikatnya bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan di akhirat nanti Allah Taala tolak kita. Allah Taala halau kita, suruh kita pergi cari balik siapa yang hang nak tunjuk dulu. Itu. Baik. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak mengetahui tentang sifat ujub, iaitulah satu sifat yang merasa hairan dengan keistimewaan dan juga kebolehan ataupun kelebihan diri sendiri, yang mana dia boleh berlaku kepada kita bila-bila masa sahaja. Berlaku bila-bila masa saja, seorang-seorang diri kita. Itu yang kita bimbang. Dan dengan sifat ujub ni bila dia muncul, dia boleh menyebabkan terkait pula dengan sifat sombong dan juga takabur, riak dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kalau kita tengoklah isu semasa lah ni yang terbaru, kalau tengok satu tarian festival Jepun punya ni, tarian Jepun punya ni, mereka nak buat ni. Jadi bila nak buat, orang Islam ditegah untuk hadir sebab tu perayaan keagamaan. Jenis nak ngomong apa? Ra'i ruh ni lah. Dia buat di mana, di Selangor ke mana? Jadi bila ditegur, ada orang tersebut daripada buat benda bid'ah, ambil pergi hadir festival tu, dia kata. Tengok cakapan orang kita. Dia nak marah orang duk buat tahlil depa kata bid'ah tu. Depa kata ambil daripada buat benda-benda bid'ah tu, ambil pergi hadir festival tu. Festival tu melibatkan akidah. Sebab dia perayaan agama, orang Islam tak boleh terlibat. Menteri Agama pun dah keluar kenyataan orang Islam jangan terlibat. Mufti pun ada abang. Boleh baca tengok festival Bon Odori apa nama. Tahu baca tak habis. Duk tengok pakai duk bising ke itulah. Balik lagi tengoklah, internet ada kan. Try cari tengok apa dia Bon Odori tu. Takut dia jadi semua benda nak ra'i. Kan?
Semua benda nak raih jadi payah ha. Orang Islam hak perayaan orang kafir pun nak pi. Kalau takat kebudayaan biasa tu boleh, tapi melibatkan agama tak boleh. Dia tarian nak puja roh. Macam orang panggil apa? Orang masyarakat Cina duk sambut tu lah, hantu lapak apa tu. Yang tu kita taipusam. Macam tu lah. Bon Odori ni macam tu juga. Tapi dah tak tahulah. Orang Islam pun kalut Nabi. Pada anak-anak keluar tu peringat-peringat anak dia kerja keluar Kali kira ikut kawan-kawan boleh jadi. Saya tengoklah, ambil tahu semua apa yang berlaku dalam negara kita ni. Semakin hari kita takut benda-benda melibatkan akidah ni. Jadi nak bagi nampak agama semua sama. Kan? Perayaan apa pun boleh raih semua. Susah juga. Kita ada batas kita. Baik sikit ke? Aduh. Letih tak habis ni. Cuti sekolah lah. Oh boleh klik kapung lah. Allah nama kata. Baik kita tengok sikit. Sikit tak sikit lah. Kerana hadis yang kita nak masuk ni panjang. Kita tengok dekat mana. Kita baca dulu sekarang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok mesti hadis sikit. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Tengok pada muka surat 287. Bab beriman kepada hari akhirat. Kita masih lagi di bawah tajuk keadaan seseorang ketika sampai ajal maut dia. Dulu kita tengok merasa kesakitan ni, yang rasa kesakitan ni adalah roh. Roh yang ada pada anggota tu menyebabkan kita rasa sakit. Adapun anggota, sebahagian anggota tubuh badan kita ni yang roh tak ada kat dia, tak rasa sakit. Tu orang panggil apa? Rasa sakit ni roh yang rasa. Sebab tu bila anggota badan kita dah terpotong, hak terpotong tu, kita duk pi ketuk lagi, duk pi buah api apa pun, kita tak jerit lah kan. Tangan terpotong, kita jerit hak terpotong di sini ni, hak kita duk rasa sakit ni. Hak bahagian terpotong tu. Buah api hangit gitu pun kita tak jerit dah. Sebab apa? Sebab roh tak ada dah di situ. Tu. Jadi yang rasa sakit ni adalah roh. Cerita tentang kematian. Kalaulah anggota kita yang kecil, sedikit saja anggota kita tercedera pun kita sakit, bagaimana rasa sakit tu meliputi seluruh tubuh. Sebab kematian ni melibatkan keseluruhan roh tu rasa sakit. Bagaimana yang kita tengok dalam hadis, Sayyidina Aisyah habaq, dia tak rasa cemburu kalau tengok orang tu nampak macam mudah kematian dia. Kerana apa? Kerana dia sendiri melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratul maut. Sampai letak satu bekas air di sebelah untuk sejukkan badan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diringankan, kurangkan rasa sakit. Malakul maut buat paling ringan. Paling ringan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah ringan pada tu. Itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa kesakitan tu. Lagu mana kita pun tak tahu. Cuma kita jangan dengan terpedaya dengan kita lihat mudah ataupun sukarnya seseorang itu mati, menyebabkan kita menghukumkan dia dengan baik ataupun tidak baik kematian dia. Sebab
apabila roh nak tinggalkan jasad, maka dia ada. Kalau jasad ni dia tak boleh nak, orang kata dia tak rasa sakit kalau tak ada roh. Dia tak rasa sakit. Tapi esok ni bila kita mati, duk kena pemain dengan malaikat lah. Kalau kita mati tak elok, malaikat duk cela kita, duk sebut balik kejahatan-kejahatan yang kita buat sebelum kematian. Sebab itulah Allah Ta'ala akan balas sehabis mungkin kepada kita sampai saat sakaratul maut. Kalau orang yang baik, sakaratul maut itu menjadi satu kafarah kepada dia. Menjadi satu penghapusan, selesai buang. Kalau orang yang jahat, itu siksaan juga untuk dia. Masa sakaratul maut tu dia siksaan. Baik, kita tengok sikit. Itu kita berhenti pada muka surat 287. Selain itu, hati kecil orang itu akan menderita tempelak dan tengking herdik dari malaikat, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang berikut. Bagaimana orang yang mati, keadaan dia mati tu, lepas daripada dia mati tu, ada lagi malaikat duk tunggu. Ada yang, kerana dalam hadis yang kita nak baca ni panjang, dia nak cerita bagaimana keadaan orang selepas daripada kematian dia. Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu katanya, kami telah keluar bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah seorang laki-laki dari kaum Ansar. Fantahaina ilal qabri walamma yulhad fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu ka'anna ala ru'usina tayr. Lalu kami sampai di kuburnya yang disediakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk, lalu kami duduk di sekelilingnya dengan keadaan tidak bergerak dan membisu. Ka'anna ala ru'usina tayr. Kami duduk sengak, seolah-olah kalau tengok pada matahari tu, dia kata seolah-olah burung duk hinggap atas kepala. Dia tak bergerak, sengak. Pi di kubur seorang lelaki Ansar ni, Nabi duduk, sahabat-sahabat lain pun ikut duduk juga. Barak kata kami pun bukan duduk. Duduk tu duduk sengak. Apa pun tak kata. Seolah-olah ada burung duduk atas kepala. Kalau tengok dalam hadis itulah, ka'anna ru'usina tayr. Dia kata dengan keadaan tidak bergerak dan membisu. Burung duduk atas kepala sengak lah. Tak membagi burung tu terbang. Seolah-olah macam tu. Nampak seolah-olah macam tu. Baik. Wa fi yadihi udwun yang kutubihi fil ard farafa'a ra'sahu. Manakala baginda sallallahu alaihi wasallam pula mencucuk-cucuk tanah dengan seranting kayu yang ada di tangannya. Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya lalu bersabda, farafa'a ra'sahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a ra'sahu, angkat kepala dah. Nabi ambil satu ranting kayu, cucuk-cucuk tanah dengan tangan dah. Nabi ambil ranting, Nabi cucuk-cucuk. Kemudian Nabi pun angkat kepala dah, lalu Nabi bersabda,
Apa dia? Faqala ista'izu billahi min azabil qabr marratain aw salasan. Ni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ista'izu billahi min azabil qabr marratain aw salasan. Mintalah kamu perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Diulangnya sabdanya itu 2 atau 3 kali. Bila Nabi ambil anting kat kubur lelaki Ansar tu, Nabi ambil anting, dia cucuk-cucuk, Nabi angkat kepala, lalu Nabi sabda macam tu. Nabi kata, mintalah kamu perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ini dalil ataupun bukti adanya siksaan kubur. Sebab tu dalam doa kita pun, kita doa pada jenazah tu, kita minta lagu tu. Minta jadikan kubur si mati ni taman-taman syurga. Jangan jadikan kubur ni ataupun liang kubur dia ni sebagai salah satu daripada panggil apa? Lubang-lubang neraka. Kita minta tu. Faqala ista'izu billahi min azabil qabr marratan aw salasan. Lalu baginda pun bersabda, mintalah kamu perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Diulangnya sabdanya itu 2 atau 3 kali. Nabi ulang 2 ataupun 3 kali. Maksudnya nak abang kata benda tu penting. Biasanya kalau Nabi ulang satu-satu perkara itu menunjukkan betapa pentingnya perkara tersebut. Summa qala, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam sabda lagi, innal abdal mu'minina idza kana fil qita'in minad dunya wa iqbali minal akhirah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda lagi, sesungguhnya innal abdal mu'mina, sesungguhnya hamba Allah yang mukmin. Yakni mukmin ketika hendak mati. Iza kana fil qita'in minad dunya, apabila ia berada dalam keadaan terputus dari dunia, wa iqbali minal akhirah, dan sedang menghadapi akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama', maka turunlah kepadanya malaikat-malaikat daripada langit. Seseorang hamba bila nak mati, Nabi kata, seorang hamba yang beriman apabila dia nak mati, saat dia nak mati, ketika nak mati itu bila berada dalam keadaan dia dah terputus daripada dunia nak menuju kepada negeri akhirat, nazala ilaihi malaikatun, maka turunlah kepadanya malaikat-malaikat dari langit. Nazala ilaihi malaikatun minas sama', turunlah malaikat daripada langit. Baydul wujuh, apa makna? Bersih, putih, bersih muka mereka. Ka'anna wujuhahumus syams, seolah-olah, dia kata putih bersih itu, nak gambaran putih bersih muka para malaikat ni seolah-olah matahari cerah. Seolah-olah matahari. Seolah-olah matahari. Nak buat gambaran kepada kita, kata hamba yang beriman bila dia nak berpisah dengan dunia, nak menuju ke akhirat, malaikat akan turun. Malaikat akan turun pi dalam keadaan putih bersih, berseri-seri muka mereka itu, seolah-olah matahari. Baik. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Seronoklah. Dengan membawa kain kafan bersama mereka dari kain-kain kafan syurga. Ini untuk hamba yang beriman. Malaikat turun bawa kain kafan daripada kain kafan syurga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan hanut dari yang ada di syurga. Apa dia hanut tu? Di bawah tu dia ada tulis tu hanut tu. Iaitulah serbuk campuran dari benda-benda yang harum.
yang ditabur kepada mayat semaya dikafankan, semasa dikafankan orang panggil apa? Cendana ke ataupun orang panggil setangi ke kan. Serbuk-serbuk wangi, tapi hak ni daripada syurga, bawa untuk orang yang beriman. Dalam kamus Dewan dah tulis ni macam ni juga ni. Hanut ialah pacai, dia baca pacai. Pacai tu istilah itulah serbuk-serbuk tadilah, serbuk cendana hak wangi-wangi tu. Tapi hak ni hak daripada syurga punya. Wa hanutun min hanutil jannah. Dan hanut daripada hanut syurga, hak ambil dibawa daripada syurga, wangi-wangian, serbuk-serbuk wangi-wangian yang ambil daripada syurga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sehingga mereka duduk jarak di antaranya sejauh mata memandang. Tu. Summa yaji'u malakul maut. Summa yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam. Malaikat maut alaihi salam mai hatta yajlisa inda ra'sih. Kemudian datang malaikat maut lalu duduk di sisi kepalanya. Malaikat maut mai duduk di sisi kepala si mati tersebut yang beriman tadi. Fayaqul, maka dia pun berkata ataupun sambil duduk sambil menyeru dengan berkata, apa dia kata malaikat? Ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji. Wa fi riwayatin al-maut yahdurul malaikah fa idza kana ar-rajulu salihan faqalu ukhruji. Fayaqul ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji. Dan berkatalah malaikat pun berserulah. Bila duduk di kepala, malaikat pun berseru kepada orang yang beriman tu, wahai jiwa yang baik. Elok, wahai jiwa yang baik, keluarlah. Dan pada satu riwayat yang lain disebutkan orang yang hendak mati dihadiri. Dihadiri saat nazak tu oleh malaikat. Maka sekira-kira orang itu seorang yang soleh, berkatalah malaikat, keluarlah engkau. Qalu ukhruji. Malaikat kata, keluarlah engkau. Malaikat mai seru, wahai orang yang baik. Malaikat kata, wahai orang yang baik, ukhruji. Keluarlah engkau. Engkau tu siapa? Seseorang tadilah. Keluarlah engkau maknanya seseorang yang baik tadi. Keluar pergi ke mana? Ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau menuju ke tempat keampunan dan keredaan Allah. Tu. Kena tengok elok-elok tu. Terjemahan dia duduk belah sana sekerak, belah sini sekerak. Kena tengok dari segi bahasa Arab tu. Baik. Jadi malaikat pun kata, keluarlah engkau si fulan menuju ke tempat keampunannya dan keredaan Allah. Sebut elok. Qala. Nabi pun sabda lagi. Fatakhruju. Sambungan Nabi sabda lagi. Qala tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah min fis siqa falyakhuzha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda lagi, kemudian roh orang itu keluar mengalir seperti mengalirnya setitik air dari mulut. Ini bekas yang diperbuat dari kulit kambing. Kalau orang Arab ni dia ada satu qirbah, satu bekas yang kambing sekok tu pelapah tak bagi, dia pelapah ambil sekok, dia pejit buat bekas ayak. Keluar ayak daripada hujung tu lah. Kalau di pergi umrah pun ada bekas tu, tapi bekas plastik dia buat. Kan macam qirbah, macam beg ayak tu, dia ada muncung dia tu. Keluar ayak setitik dari mulut tu. Abang kata keluar setitik tu. Fa ya'khuzuha. Lalu malaikat maut pun mengambilnya. Fa idza akhazaha lam yada'u. Fa idza akhazaha lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khuzuha. Lalu malaikat maut pun ambil, roh keluar macam titisan air tu. Malaikat pun ambil, sambut roh. Maka apabila ia mengambilnya,
Ini malaikat yang ditugaskan untuk itu, untuk ambil sambut roh tadi, tidak membiarkannya di tangan malaikat maut. Walau sekelip mata pun, lalu mereka mengambilnya. Tengok elok lah. Lalu malakul maut mengambilnya. Maka apabila ia mengambilnya, malaikat, yakni malaikat yang ditugaskan untuk itu, untuk ambil itu, tidak membiarkannya di tangan malakul maut walau sekelip mata sekalipun. Lalu mereka mengambilnya. Jadi tak, roh orang yang beriman tadi tak biar lama di atas tangan malaikat maut. Malaikat lain pula sambut. Tu. Nak abang lagu tu. Fayaj'aluha fi zalikal kafan wa fi zalikal hanut. Lepas tu lalu mereka mengambilnya, ambil roh tadi, kemudian mereka meletakkannya di atas kain kafan dan hanut yang tersebut. Kain kafan daripada syurga, hanut ataupun wangi-wangian, sebut-sebut wangi-wangian daripada syurga tadi, ambil malaikat lain pula sambut. Ambil tak biar lama di atas tangan malaikat maut. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati misk. Jadi keluar pula. Jadi dah ambil, letak di atas kafan dan juga hanut yang telah disediakan tadi, yang diambil daripada syurga ni, dan keluar pula dari roh itu bau yang harumnya seperti seharum-harum kasturi. Tu. Roh tadi bau wangi. Roh tadi ni keluar bau wangi sebagaimana kasturi. Wangi kasturi yang paling wangi sekali. Roh orang yang beriman tadi keluar pun mudah, nampak roh keluar tu mudah, macam ayat keluar daripada bekas, titisan air yang keluar daripada bekas. Sambut malaikat maut sambut, tak dibiak lama, malaikat maut sambut je, malaikat lain pula ambil daripada tangan malaikat maut, diletak di atas kafan dan juga hanut yang disediakan. Kemudian panggil apa? Keluar daripada roh tadi bau harum. Yang harum dia tu seperti mana? Kasturi. Kasturi yang diambil daripada yang terdapat di atas muka bumi, yang paling wangi sekali. Bau kasturi yang paling wangi, kasturi yang paling wangi yang ada di muka bumi. Sebab tu dia kata ka'atyabu nafhati misk wujidat ala wajhil ard. Tu nak abang kata kasturi yang wangi, yang paling wangi yang ada di atas muka bumi ni. Kasturi tu wangi dah, hak paling wangi sekali hak ada atas muka bumi. Apa minyak wangi yang paling wangi ada atas muka bumi ni? Bau dia macam tu, yang paling wangi. Kalau kita kata kasturi biasa tu pun wangi dah, dalam dunia ni pun berlama-lama minyak wangi yang mahal-mahal yang wangi. Ada daripada kasturi pun ada daripada muntah ikan pun ada. Yang tu mahal lagi. Qala, sambung. Baginda Nabi SAW bersabda lagi, fayas'aduna biha fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhu thayyib. Baginda Nabi SAW bersabda lagi, kemudian mereka membawanya naik ke langit. Jadi malaikat bawa naik ke langit roh tadi, maka mereka tidak melaluinya semasa bawanya mana-mana kumpulan malaikat, melainkan kumpulan malaikat itu berkata, roh yang baik ini roh siapa? Dia bawa naik ke langit, dan lalu saja mana-mana kalau ada malaikat, jumpa malaikat lain di atas langit itu, mesti akan tanya. Malaikat akan tanya. Malaikat akan tanya. Sebab tu dia kata, kemudian mereka membawanya naik ke langit, maka mereka tidak melalui masa duk bawa tu mana-mana kumpulan malaikat, melainkan kumpulan malaikat itu berkata, wak lalu asal jumpa mana-mana kumpulan malaikat yang ada di atas langit, malaikat yang lain, dia pun tanya, roh yang baik ini roh siapa? Ma hadzal ruhut thayyib, roh hak baik ini roh siapa? Jumpa kumpulan malaikat lain, tanya lagi, roh hak baik ini roh siapa? Fayaquluna,
Fayaquluna, mereka pun menjawab. Ini mereka ni malaikat yang bawa roh. Malaikat yang bawa roh orang yang baik tadi pun jawab, fulan ibn fulanin bi ahsani asma'ihi allati kanu yasummunahu biha fid dunya. Tu. Maka mereka pun menjawab, roh si anu, anak si anu, maksudnya roh siapa-siapa. Dia ni anak kepada sini. Si fulan kepada si fulan lah. Roh siapa-siapalah orang yang baik. Dia tak merujuk kepada siapa-siapa, merujuk kepada roh orang yang baik. Kalau kita roh orang yang baik kan, dia sebut nama kita lah. Dengan menyebutkan sebaik-baik namanya yang biasa mereka menamakannya dengan nama-nama itu di dunia. Panggil nama kita, sebab tu suruh buh nama hak elok-elok. Anak-anak kita tu buh nama elok-elok. Esok ni dia panggil lagu tu. Malaikat sebut nama kita tu. Roh yang baik. Kalau kata roh yang baik tu Hasmah binti Ma'nur, dia sebut lagu tu. Kan? Mudah-mudahan kan. Kita harap nama kita lah. Lah. Malaikat pakat tanya. Dan malaikat yang jawab tu pun bi ahsani asma'ihi allati kanu yasummunahu biha fid dunya. Sebut nama elok-elok, indah nama, sebaik-baik nama yang menyebutkannya, yang biasa mereka menamakannya dengan nama-nama itu di dunia. Demikianlah halnya. Betullah keadaan dia. Bila roh orang yang baik bawa, disambut, keluar tu pun keluar nampak mudah kan, macam mayat keluar daripada corong bekas hayat je. Malaikat mau ambil saja, tak ada nak buat apa kata kan. Sekelip mata saja malaikat lain pula sambut ambil, letak di atas kafan daripada syurga, letak sekali dengan bau-bauan daripada syurga. Kemudian roh tu pula wangi. Wangi sungguhlah. Abang kata kalau ada wangian-wangian di atas dunia ni, hak paling wangi sekali. Tu. Dan bila awak naik ke langit, setiap kali jumpa kumpulan malaikat di langit, malaikat akan tanya, siapa dia roh orang hak baik ni? Siapa dia roh orang baik ni? Malaikat yang bawa tu pun habaq roh si fulan bin si fulan, sebut dengan nama yang kita guna atas dunia ni lah. Buh nama elok-elok, suruh panggil elok-elok lah. Tu. Sebab tu pemilihan nama ni pun ada dia punya kebaikan. Dia ada juga tu. Bila orang sebut nama elok-elok tu, ada lah tu faedah ada tu. Habis. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya. Demikianlah hanya sehingga berakhirlah perjalanan mereka membawanya ke langit yang pertama. Tu langit yang kita dah nampak ni orang panggil sama'id dunya. Langit yang pertama. Langit dunia. Yang lagi ni. Sikit. Fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha. Setelah itu mereka meminta dibukakan pintu langit untuknya. Langit, setiap satu langit ke langit yang lain ada penjaga dia. Nak masuk memang ditanya. Masa Isra Mi'raj pun macam tu juga. Nak masuk tanya Jibril, hang dengan siapa? Naik hati tanya hang dengan siapa? Baru depa buka. Tu bila ada, sungguh pun kita kata kita melihat kepada kajian sains, kalau depa kata boleh naik ke langit, kena tolaklah pandangan macam tu kan. Kalau apa yang berkaitan dengan kajian sains bertepatan dengan Quran, kita terima. Kalau sampai nak claim kata boleh naik ke langit untuk tengok apa-apa, kena beringat sikit lah. Sebab langit ni dia ada malaikat jaga. Ni setiap satu langit ada malaikat jaga. Setelah itu mereka minta dibukakan pintu langit untuknya. Bila tanya siapakah roh yang baik ini, orang yang baik ini, habaqlah nama kita sekian. Kemudian malaikat yang bawa roh orang yang baik ini minta dibukakan pintu langit. Lalu dibukakan pintu untuk mereka itu. Kemudian malaikat
yang berkedudukan istimewa di sisi Tuhan dari penduduk tetap tiap-tiap langit, menghantar roh itu beramai-ramai hingga ke langit yang berikutnya. Jadi malaikat lain pula sambut dan bawa macam tu juga. Malaikat ni hantar sampai ke langit dunia, sambung hantar pada malaikat yang seterusnya, langit yang pertama naik ke langit yang kedua, sambung-sambung bawa pergi. Tu dia nak abang lagu tu. Hatta yuntaha bihi ila sama'i sabi'ah fayaqulu Allahu azza wa jal uktubu kitab 'abdi fi 'illiyyin. Kemudian malaikat-malaikat yang berkedudukan istimewa di sisi Tuhan dari penduduk tiap-tiap langit menghantar roh itu beramai-ramai hingga ke langit yang berikutnya, sehinggalah mereka berhenti membawanya di langit yang ketujuh. Sampai langit yang ketujuh. Setelah itu Allah Azza wa Jalla pun berfirman kepada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk itu, yakni untuk bawa roh orang yang beriman, roh orang yang baik tadi, simpanlah suratan amalnya. Simpanlah suratan amal hambaku ini dalam Illiyyin. Apa dia? Inilah tempat simpanan surat amal orang-orang yang bertakwa. Sampai langit yang ketujuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala berfirman, "Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyyin." Allah Taala kata, simpan suratan amal hamba-Ku ini dalam 'illiyyin. Apa dia? Iaitulah tempat simpanan suratan amal orang-orang yang bertakwa. Tempat simpanan suratan amal orang yang bertakwa namanya 'illiyyin. Allah Ta'ala suruh simpan di situ. Itu satu perjalanan roh orang yang beriman. Tengok lagu mana sambut. Malaikat mau step-step dia tu, malaikat mau ambil nyawa keluar pemuda, macam ayam keluar daripada bekas, titisan air yang keluar daripada bekas. Sambut pula malaikat lain, ramai-ramai sambut. Letak di atas kafan, daripada kafan syurga, letak wangian-wangian syurga, roh bau wangi. Malaikat naik satu langit ke satu langit. Setiap langit tu jumpa saja malaikat, tanya roh siapa, habaq. Kata roh ni roh orang baik, sebut nama kita. Kemudian sampailah kepada langit yang ketujuh. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, suruh simpan suratan amalan kita ni di tempat yang dinamakan 'illiyyin, iaitu tempat simpanan suratan amalan orang yang hamba-hamba Allah yang bertakwa. Baik, wa'iduhu ilal ard fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Ni biasa dengar ni kalam ni kan. Orang baca talqin tu. Ni. Minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Dan bawalah dia balik ke bumi, karena sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dari bumi, dan ke bumi juga aku kembalikan mereka, serta dari bumi pula aku keluarkan mereka sekali lagi. Tu. Habis cakap tu. Lepas dah simpan suratan amalan, Allah Ta'ala suruh buat turun balik. Sebab apa? Sebab kita ni daripada bumi dan kembalikan ke bumi. Kerana apa? Kerana kita akan dikeluarkan semula daripada bumi, daripada tanah. Kita ni. Kita akan dibangkitkan semula nanti. Dah selesai dah hantar suratan amalan, Allah Ta'ala suruh hantar balik ke bumi. Kerana apa? Kerana daripada situlah, daripada tanah itulah kita dijadikan. Asal kejadian kita tu, bukan kata ni, asal kejadian kita tu. Dan kita akan dikeluarkan semula. Satu masa nanti kita akan dikeluarkan semula daripada kubur masing-masing untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bila berlakunya kiamat. Qala, sambung lagi. Yang ini. Jadi wa innal 'abdal kafira iza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh ma'ahumul musuh. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.
Lepas ni sambung lagi sabda Nabi SAW nak cerita hamba yang kafir pula. Tasak ni dia cerita bagaimana pengakhiran, kesudahan hamba yang beriman. Perjalanan roh dia daripada ambil nyawa dan perjalanan roh dia sehinggalah disimpankan suratan amalannya di satu tempat yang dinamakan Iliyin. Dan sambungan ini nak cerita pula perjalanan roh hamba yang kafir, yang ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila dia nak terputus nyawa dia nak menuju ke negeri akhirat, malaikat hak macam mana pula mai kat dia. Nanti dia akan cerita. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma alil qutri unsa wa zakar rabbi wa fiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqi kulla halalan daima wa akhla anqiya ulama nuhza bil khairi wa nagfa kulla syarr rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqra bi ridha minkal ayun wa qdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tina rasulal manun waghfir ustu an takram wa salatullah tawshal mustafa man ila haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa ala al kiram sharafa wa ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.